Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Semua alhamdulillah, saya terus mengajak para pendengar Radio IKIM di mana saja mereka berada, dan pada ketika ini ada yang sedang mendengar mereka berada di suasana malam, ada yang sedang dengar mereka berada di suasana petang. Jadi bagaimanapun yang penting ialah kita hendaklah sentiasa mengawasi masa, kerana masa sudah bergerak begitu pantas. Sekarang kita berada di Rabiul Tsani. Rabiul Awal dah pergi, Rabiul Tsani, dan akan tiba Jumadul Ula, Jumadul Tsani, Rejab, Syaban, Ramadan. Masa begitu pantas, maka berilah perhatian dan kawalkanlah masa. Jadi untuk tajuk kita hari ini ialah jenis-jenis najis. Bila kita cakap tentang najis, maka apakah sebenarnya yang kita perlu tahu tentang najis ini? Maka najis ni suatu yang dijelaskan, memang jelas di dalam kitab-kitab ulama. Sebagai contoh, yang pertama ialah segala jenis kencing. Air kencing tak kiralah sama ada dewasa ke kanak-kanak ke, semuanya najis. Walaupun bayi yang kecil yang baru lahir, yang tidak ada apa yang dimakan diminum melainkan susu ibu, air kencingnya pun najis, cuma dipanggil najis mukhaffafah yang kita akan perkatakan. Yang kedua, segala jenis taik. Segala jenis taik tak kiralah, termasuk taik binatang, walaupun binatang itu dia makan rumput seperti taik lembu, najis, kerana ada mazhab mengatakan tidak najis, bagi mazhab Syafi'i najis. Dan begitu juga sampai kepada tahap taik ikan. Ini masalah kadang-kala kalau kita tengok ikan yang ada dijual di pasar, ikan rebus, direbus dengan taiknya sekali, itu ikan tu najis. Kalau kita beli, kita kena basuh dulu, basuhkan, buangkan taik dia, baru kita boleh masak. Ikan-ikan kering yang dikeringkan dengan taik di dalam, maka itu juga najis, kita kena basuh. Melainkan kalau ikan bilis, taik dia kecil, susah, sukar untuk kita buangkan dia, maka itu dimaafkan. Jadi ini semua jenis segala jenis taik maka adalah najis. Dan juga segala jenis darah yang keluar najis. Walaupun gusi kita yang berdarah, jari kita berdarah, kerana kita tengok ada orang bila jari berdarah dia hisap, maka itu haram kerana darah itu najis. Dan segala jenis muntah yang keluar daripada dalam perut, yang keluar mungkin setelah 1-2 jam makan, maka keluar semula, itu adalah suatu dikatakan najis. Begitu juga dengan nanah adalah najis. Air wadi, air yang keluar daripada alat sulit setelah seorang penat bekerja, najis. Air mazi, air yang keluar ketika dalam perasaan syahwat, najis. Arak, yang segala jenis arak ataupun nabiz. Arak dengan nabiz ini berbeza. Arak daripada anggur, nabiz daripada tamar. Kedua-duanya ni adalah cair yang memabukkan, najis. Segala apa yang memabukkan dalam bentuk cair, najis. Anjing najis, babi najis, dan bangkai najis, bulu bangkai najis, tulang bangkai najis, dan susu binatang yang kita tak boleh makan dagingnya najis. Bulu binatang yang tercabut ketika binatang itu masih hidup adalah najis. Air yang keluar daripada dalam perut ketika mana kita tidur malam, kalau kita panggil air bateri, air basi, itu juga najis. Jadi najis-najis ni kita elakkan. Jangan kena pada badan, jangan kena pada pakaian, jangan kena pada tempat solat untuk kita melakukan ibadat kita. Ustaz, kita nak mulakan dengan rakan-rakan kita di Facebook waktu ini yang ingin bertanyakan pada Ustaz, perlukah bersalawat Ustaz ketika mencuci pakaian yang terkena darah haid? Kita kalau dalam nak menyuci sesuatu najis, maka tidak sesuai kalau kita nak berselawat ataupun kita nak berzikir, nak sebut nama Allah, maka itu bukan tempat yang sesuai. Kerana nama-nama yang kita nak sebut nama agung.
selawat kepada baginda. Jadi kalau kita berselawat ketika kita cuci benda yang kena najis, yang kena najis darah haid sebagai contoh, maka itu tak patut dan makruh hukumnya. Baik, berikutnya Ustaz, daripada rakan kita Saiful Asri katanya, kalau ada penyakit kencing tak lawas, macam mana Ustaz nak untuk solat dan juga solat-solat yang lain? Kita tengok masalah kencing tak lawas ni, dia dua keadaan. Satu, faktor usia. Bila usia dah lanjut, selalunya memang saluran kencing tu tak tus. Dia akan keluar 5 minit, 10 minit keluar, 5 minit, 10 minit keluar. Memang sentiasa keluar. Dalam 24 jam tu ada je menitis. Jadi ini apa yang perlu buat ialah ditunggu waktu solat masuk, dia basuh dan dibungkus. Ataupun kita sekarang ni pakai pampers. Kemudian dia ambil wuduk dan solat. Walaupun benda tu keluar tak ada masalah. Ada lagi satu masalah dia ialah dia lambat tus. Dia bukan tak tus tapi lambat. Dia akan mengambil masa. Ini dia tak boleh balut. Jangan balut. Kerana balut nanti najis. Apa yang perlu dia buat ialah dia buang air lebih awal. Katakan solat zuhur 1:30. Pukul 12:30 dia dah buang air dia. Dia dah bergerak, dia dah berjalan, dah lama dah. Maka dah tentu najis, tak ada apa yang akan keluar lagi. Jadi dia bila nak ambil wuduk, dia basuh saja. Tak perlu dia nak bungkus apa-apa dan terus solat. Benda tu tak akan keluar lagi. InsyaAllah. Baik, kita teruskan lagi dengan penghantaran di Facebook seterusnya. Abdul Azhar katanya, sekiranya seorang itu mengalami masalah telinganya yang mengeluarkan nanah ketika hendak bersolat, dia terlupa menyumbatkan telinga dengan kapas, sahkah solatnya? Tapi kalau nanah ni kita kena basuh dulu sebelum kita solat. Tak perlu kita nak letakkan kapas. Cuma kita basuh sebelum kita solat dan keringkan. Kemudian kita solat, tak ada masalah. Jadi kalau dia keluar juga semasa kita sedang solat, maka solat kita tidak batal. InsyaAllah. Kita juga melalui untuk pemanggil di talian 0362051500 insyaAllah bersama dengan rakan yang akan menyambut panggilan anda, Syafiq dan juga Farhana. Nantikan terus bersama kami dan juga SMS boleh taipkan IKIM persoalan anda hantarkan ke 39111 dan di samping itu juga di Facebook kita teruskan terlebih dahulu Ustaz bersama dengan persoalan berikutnya daripada Hairul Abidin Naim katanya, apakah patut kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita berpindah masuk ke rumah yang dahulunya dimiliki oleh seorang yang bukan Muslim? Kalau kita nak masuk rumah baru yang mana kita baru beli, rumah tu pernah didiami oleh keluarga bukan Islam, tak ada masalah. Dia macam biasa, kita masuk rumah, kita bersih biasa. Kita tak perlu nak ada satu-satu sangkaan, was-was kita mungkin tuan rumah dulu dia pernah bela anjing di sini, dia pernah letak benda najis di sini. Tak perlu. Selagi kita tak nampak dengan mata kita, kita tak menghukumkan sesuatu dengan najis. Walaupun jiran beritahu kata tuan rumah ni dulu banyak anjing dibelanya, tapi kita tak nampak, sekadar cerita, kita tak perlu nak menghukum. Jadi kita bersih macam biasa dan masuk duduk macam biasa, maka segalanya bersih. Bahkan hari ni kalau kita beli peti ais yang telah digunakan, kita tak tahu peti ais ni mungkin pernah digunakan oleh orang bukan Islam. Mungkin dia pernah letak daging babi dalam peti ais. Jadi peti yang sama kita nak letakkan daging kambing ataupun daging ayam, tak ada masalah. Kita tak nampak. Benda tak nampak, kita jangan menghukum. Kita kena ingat asal ialah bersih. Melainkan bila kita nampak, itu lain. Hukum dia kita kena cuci benda yang, ataupun kalau kita kata kita alas supaya mengelak daripada berlaku sentuhan pada tempat itu. InsyaAllah. Baik, berikutnya Ustaz di Facebook Ibnu Amin katanya, saya nak tanya betul ke bulu kucing itu najis dan ada tak dalil atau hadis yang benarkan, kerana dikhabarkan bahawa sahabat Nabi Abu Hurairah yang diceritakan pernah memasukkan kucingnya ke dalam jubahnya. Kucing ni binatang jinak yang sentiasa bersama dengan kita. Binatang kucing ni walaupun kita tengok dia memang dia berak tak basuh, dia kencing tak basuh, tapi itu dimaafkan segalanya. Cuma bulu kucing kalau tercabut daripada kucing, 1-2 bulu tu dimaafkan. Tapi kalau banyak bulu yang tercabut, maka bulu kucing ni adalah najis. Kerana kucing kategori binatang yang kita tak boleh makan dagingnya. Jadi bulunya tak sama dengan bulu kambing. Bulu kambing bersih, bulu kucing najis. Jadi kalau tercabut bulu kambing masa hidup, macam mana bulu kambing kambing biri-biri bulunya dibuat dengan pakaian sebagainya, itu tak ada masalah. Adapun bulu kucing yang banyak tercabut, maka najis. Kalau tangan kita basah
atau bulu ini basah, maka najislah tangan kita atau pakaian kita kena basuh. Memang ada nas di dalam kitab-kitab ulama yang menyebut tentang najisnya bulu kucing yang telah tercabut daripada badan. Dia tak sama dengan bulu ayam. Kita kejar ayam, tak dapat bulu ayam. Maka bulu ayam tu tak najis. Terletak dalam poket kita, tak ada najis. Kadang-kadang sengah dengan bulu ayam tu, dia buat gali telinga dia, tak najis. Tapi bulu kucing najis. Apa sebab? Kerana kucing adalah binatang di antara yang kita tak boleh makan dagingnya. Alhamdulillah. Dan kita beralih pula dengan pemanggil kita di talian waktu ini bersama dengan Siti di talian. Silakan. Saya ingin pertanyaan kepada Ustaz. Tapi lagi pada tajuk lah. Yang pertama saya nak tanya, apa hukumnya kita melihara kucing, dan kucing tu cantik, kita jual anak-anak kucing tu. Satu lagi, apa hukum orang perempuan sembahyang ni kalau keseluruhan muka tu tapi dahi masih menjejak ke tempat sujud lah, sebahagian pipi ataupun mulut dia tertutup dengan kain telpung. Baik, terima kasih. Itu saja. Baik. Mengenai dengan jual kucing ini, apakah hukum kita jual kucing? Kucing ni, satu kita kata binatang jinak, yang kedua dia binatang cantik. Kalau diuruskan, dibela dan dijaga, maka kita akan nampak bulu dia cantik. Kadang-kadang ada pertandingan kecantikan kucing. Kita tanding. Siapa kucing dia cantik, maka dia menang. Maka dia dapat hadiah. Itu halal. Hak dia. Jangan ada pertaruhan je. Siapa yang ada pertaruhan tu tak boleh lah. Kalau tidak ada pertaruhan, maka satu badan menganjurkan pertandingan. Siapa boleh bawa kucing cantik, dapat hadiah. Kita bawa kucing, kita letak, kita dapat hadiah. Maka itu tak ada masalah. Jadi kalau kita nak jual kucing, kita bela, elok, cantik, kita jual. Untuk apa? Untuk bulu dia yang cantik, untuk rupa dia yang cantik. Hukum dia harus. Tak ada masalah. Kerana bukan semua binatang yang kita boleh jual tak semesti kita nak makan. Tapi ada binatang yang kita jual kerana suara burung, kerana suara dia ataupun kerana bulu dia. Maka itu sebagai suatu faedah yang Allah letak pada binatang. Jadi kalau kita ada bela kucing, anak-anak kucing yang cantik-cantik, kita bela, kita bagi makan, kita jual. Supaya bulu dia tadi menjadi tarikan pada orang lain. Hukum dia harus dan duit yang kita dapat adalah halal. Soalan yang kedua, bagi mereka perempuan solat. Bila solat dia akan pakai topeng, terutama musim jerbu. Jadi dia sujud pada dahi dia, sedangkan hidung, pipi, mulut tertutup. Boleh ke? Jawapan dia boleh. Kerana anggota sujud ialah dahi. Jadi dahi tadi telah terbuka dan tak ada sesuatu yang terlapik pada dahi, maka sujudnya sah. Dahi adalah satu anggota, kemudian tapak tangan, kalaupun berlapik tak ada masalah, lutut dan kaki. Maka ini adalah anggota sujud. Cukup 7 anggota sujud, maka sujudnya sah. Tak ada masalah. Alhamdulillah. Kita teruskan lagi dengan pemanggil berikutnya bersama dengan Rosnah di talian. Silakan. Saya nak bertanya kat Ustaz. Soalannya terus saja. Silakan. Okey. Assalamualaikum. Adakah menjadi kesalahan ketika mandi, nak selesai mandi itu kita berselawat 3 kali? Terima kasih. Berselawat suatu yang dituntut. Cuma kita jagalah kalau dalam bilik air, dalam tandas, di tempat mana kita buang najis, di situ kita mandi, kita elak daripada menyebut nama Allah ataupun menyebut nama Nabi di tempat-tempat yang tidak terhormat macam ini. Kalau kita dah keluar, sebab itu kalau kita tengok adab kita nak masuk tandas, doa yang kita baca sebelum masuk, kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sebelum kita masuk, walaupun doa tu doa untuk kita minta dengan Allah supaya Allah jauhkan kita daripada gangguan syaitan jantan dan betina. Jadi kita baca sebelum kita masuk. Begitu juga doa setelah kita selesai dalam urusan tandas. Alhamdulillah kita dapat satu nikmat, dapat buang air mungkin dah beberapa masa, dah berjam, sakit perut, tiba-tiba Alhamdulillah semua dah lepas elok. Satu nikmat yang tak terhingga. Kita pun rasa nak syukur. Kita keluar tandas, kita keluar di luar, baru kita baca doa. Jadi kalau nak selawat ke nak apa ke, maka dibuat di luar tandas, bukan dalam tandas. Dan seterusnya di talian juga bersama dengan Cik Badrul. Silakan. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin kemukakan satu soalan, tapi mungkin terkeluar sikit daripada tajuk hari ini. Saya ingin tanya, kalau adakah dibolehkan
seorang kanak-kanak yang belum bersunat masuk bersemayam jemaah di dalam saf dewasa. Sekiranya tidak boleh, jika dia masuk juga, adakah saf dewasa itu akan terputus? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Kalau kanak-kanak yang memayyiz, yang dah tahu kanan kiri, maka walaupun dia tidak khatan, dia boleh duduk di tengah-tengah, dia boleh solat, kerana dia walaupun dia bawa najis, tapi tuntutan solat tidak wajib ke atas dia. Jadi dia 4 tahun 5 tahun dia solat, tak ada masalah. Cuma kalau dia ghairu mumayyiz, dia akan membuatkan putus saf dalam bentuk fadilat saf. Fadilat saf ni putus orang lain tak dapat fadilat saf kerana ada seseorang yang bukan mumayyiz berada di dalam saf. Kalau mumayyiz, maka dia tidak berlaku mana dia tidak pijak kaki seseorang, dia tidak duduk atas seseorang, dia solat dengan bawa diri dia sendiri, solat dia sah, saf tadi sah, tak ada masalah. Alhamdulillah. Dan kita meneruskan lagi bersama dengan pertanyaan berikutnya di talian telefon kita berikutnya bersama dengan Nawi. Silakan. Ya, okey. Soalannya saya nak tanya Ustaz, saya ada sikit muskilan mengenai dengan binatang, dia makan kopi tu dan kopi tu keluar daripada najis binatang tersebut. Apakah kopi itu boleh diminum ataupun tidak? Itu sajalah. Baik, terima kasih. Najis yang keluar daripada binatang, sama ada binatang ke, daripada manusia ke, najis ini dia asalnya kopi, biji kopi. Bila keluar dia bersalut dengan najis, maka benda tu kita tak panggil najis, kita panggil dia mutanajis. Jadi kalaulah biji kopi yang keluar daripada bersalut dengan najis tadi kita basuh, tinggalkan biji dia, maka biji dia ni bersih, tak ada masalah. Samalah kalau katakan apa-apa, katakan satu orang tertelan buah anggur yang kecil, sekali dia buang air, keluar buah anggur tadi, maka dia basuh, segi buah tu bersih. Kalau dia kata makan balik, tak ada masalah. Cuma lalu tak lalu tu masalah lain. Tapi benda tu dia tak dikira najis, dikira mutanajis, bersalut dengan najis, basuh, bersih. Satu orang tertelan duit 5 sen, keluar sekali bersalut dengan najis, dia basuh duit tadi 5 sen, dapat duit 5 sen ni pun mungkin ada nilai, dia letak dalam poket dia solat sah, tak ada masalah. Walaupun benda tu keluar daripada tempat najis, tapi dia dah basuh, bersihkan, maka benda tu dia bukan najis, dipanggil mutanajis, iaitu sesuatu yang bersalut dengan najis, maka dia basuh, bersih, dia simpan dalam poket, sembahyang sah. Macam tu juga dengan kopi yang keluar daripada binatang tadi, biji kopi yang dia basuh daripada najis binatang, kemudian dia tumbuk, dia hancurkan, dia buat makan, tak ada masalah, boleh. InsyaAllah. Kita teruskan dengan bersama dengan pendengar kita melalui Facebook waktu ini. Husna Yusuf katanya, saya baru tahu ada sabun yang dibuat daripada tanah liat, sabun bentuk ketul yang boleh digunakan untuk samak najis anjing dan juga babi. Betulkah begitu, Ustaz? Ya, kalaulah sabun yang dibuat daripada tanah liat, kita nak samak ni sebenarnya kalau kita tengok, dia suatu yang mudah. Kita dalam nak samak, nak basuh sesuatu yang terkena padanya najis anjing atau babi, kita kena basuh menggunakan 7 air, satu daripadanya air tanah. Tanah tadi, kalaupun macam sabun, dia tak 100% tanah, dia bercampur dengan bahan lain. Tapi dalam tu ada juga bahan tanah. Yang penting ialah dia menghasilkan air yang keruh. Macam kita ada satu bekas, kita ambil sedikit tanah, tercampur dan gaul dengan air, akhirnya air itu menjadi keruh. Dah cukup untuk kita jadikan air satu daripada air yang kita nak siram ke atas najis tadi dan menjadikan najis itu bersih. Mana benda yang kena najis tadi bersih. Jadi sabun yang dibuat, yang dijual dalam pasaran, yang disebut sebagai sabun yang bercampur dengan tanah, yang digunakan untuk samak, hukum dia boleh kita gunakan, tak ada masalah. Tak perlu lagi gunakan air tanah sebagai pengganti. Ya, saya. Baik, kita teruskan pula dengan pemanggil kita yang berikutnya bersama dengan Fauzi. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya dari sedikit berkaitan dengan sunnah Nabi Muhammad. Saya ingin bertanya, apakah sama sunnah yang yang kita buat seperti mana kita makan nasi dengan tangan kanan, sama dengan ganjaran kalau kita seperti simpan janggut, memakai jubah? Sebab pada saya, apa yang Nabi Muhammad buat tu adalah sunnah, dan apa yang kita amalkan hari ini pun kebanyakannya adalah sunnah.
Adakah kalau kita terus makan dengan tangan kanan tu dapat pahala sunnah tu kita niatkan dengan baca bismillah, dengan masukkan dalam sini, adakah terus tiga sunnah? Yang itu saja sunnah. Tapi perbuatan Nabi, sunnah Nabi ni banyak. Apa saja sunnah, dan setiap sunnah tu mempunyai pahala yang berasingan dan berbeza antara satu dengan yang lain. Jadi kalau makan dengan baca bismillah, satu sunnah. Makan dengan tangan kanan, satu sunnah. Makan berjemaah dengan satu sunnah. Jadi banyak kalau kita dalam pakaian, kita pakai pakaian yang labuh, dipanggil khamis, itu satu sunnah. Pakai serban, itu satu sunnah. Jadi sunnah-sunnah ni mempunyai pahala yang berbeza, yang mana kalau ikut dalam satu hadis, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid atau falahu ajru syahid atau kama qala, barang siapa yang menghidupkan sunnah aku di zaman kerosakan umat, baginya 100 pahala mati syahid ataupun 1 pahala mati syahid. Bagaimana sekalipun pahalanya adalah suatu yang ada, yang kita tak tahu berapa kadar, apakah sama sunnah solat berjemaah dengan sunnah makan berjemaah. Tentulah ada perbezaan antara satu dengan yang lain. Sebab itu ada ulama membahagikan sunnah kepada dua. Satu dipanggil sunanul huda, sunnah-sunnah petunjuk seperti solat berjemaah. Ada yang disebut yang kedua ialah sunanul zawaid, sunnah-sunnah tambahan. Dia mempunyai satu kelebihan yang menyokong kepada ganjaran-ganjaran kepada apa yang kita buat. Yang penting ini semua adalah amalan Nabi. Banyak amalan Nabi kalau kita buat, kita tetap akan diberi ganjaran. InsyaAllah. Di Facebook seterusnya, Acik Zain katanya, saya bekerja dengan orang bukan Islam. Mereka makan makanan yang tak halal yang mengandungi minyak babi dan juga bekas yang digunakan diletak di dalam sinki bersama dengan pinggan mangkuk yang lain. Kemudian cleaner akan datang untuk cuci kesemuanya. Boleh tak saya menggunakan span pencuci pinggan tersebut dengan juga bagaimana dengan pinggan-pinggan yang digunakan oleh mereka? Dia masalah dia kita tak nampak secara langsung. Kita tahu dia orang makan. Kadang-kadang bukan kata semestinya daging babi ataupun daging anjing ataupun apa binatang lain. Kerana mereka ni semua jenis binatang mereka makan. Sehingga kan janin pun mereka makan. Jadi bahkan kalau kita tengok najis ayam yang mereka makan pun, ayam mereka tak sembelih, mereka hanya cucuk buangkan darah. Itu sama je kalau ayam yang tak disembelih dengan daging babi, sama kategori dia, dua-dua najis. Cuma babi itu lebih berat. Jadi kalau dia makan dalam satu bekas, kemudian bekas tu, piring tu diletak dalam sinki, digunakan satu span untuk basuh, yang sama juga. Jadi kita tak nampak secara langsung. Kalau kita ikuti daripada satu lepas satu, jadi kita nampak memang kita tak boleh sekalikan, kita kena asingkan. Kerana benda tu hendaklah diasingkan. Kalau kita tak nampak, macam kita pergi masuk kedai bukan Islam atau di hotel-hotel yang memang benda tu bercampur, kadang-kadang katanya satu tempat masak tu ada dia masak, hari ni dia masak daging babi, besoknya dia masak daging ayam dalam satu bekas yang sama. Dikatakan kita tak nampak, maka hukum dia makruh. Lebih baik kita elak daripada perkara yang membawa kepada syubhah, kepada ribah, kepada yang mengganggu keadaan kita yang tidak tenang dan tenteram. Kita nanti tengah makan, kita teringat daging babi, dah merosakkan fikiran kita. Sebab itu kalau boleh kita elakkan. InsyaAllah. Baik, berikutnya di talian kita Rasni dari Kedah, silakan. Soalannya saya nak tanya, macam ayak dalam kolor tu ada teh cicak. Kemudian kita tak boleh ambil uduk kan, boleh kan? Tak, memang tak boleh kan. Tapi kalau kita membantu, kemudian kita curah dengan ayak lain. Itu boleh ke tak boleh? Itu yang tadi. Tai cicak yang pada kolah-kolah masjid ni tak ada masalah. Sebab tai cicak tu dia tidak mengubah air. Melainkan kalau terlampau banyak, sehingga kan masjid tu tai cicak telah menguasai habis. Air ni pegang bau tai cicak, pegang bau tai cicak tu memang rosak. Tapi kalau sekadar yang kita tengok sekarang ni di masjid-masjid, di surau-surau, di mana dia punya kolah dia ada tai cicak, kadang-kadang ada telur katak pun ada dan berbagai lagi, maka itu semua dimaafkan. Kerana air lebih daripada 2 kolah, maka air ini tidak menanggung najis, bersih. Kalau kita guna untuk siramkan pakaian kita yang basuh, tak ada masalah, hukum dia tidak menajiskan. Kita berikutnya kita bersama pula dengan Encik Khairul, silakan. Okey, saya nak tanya, kalau macam contoh
tahi cicak tu jatuh pada tikar semayang tu kan, sejadah tu, adakah kita kita ambil najis tu ke, ataupun kita tukar sejadah tu sekali, tukar yang baru? Itu je lah. Okey, terima kasih. Tahi cicak ini terdiri ataupun tergolong dalam jenis najis-najis yang dimaafkan. Kalau dah banyak, macam kalau kita pergi Mekah, satu benda yang kita tak dapat elak ialah tahi burung merpati. Kadang-kadang pada lantai kita berjalan, kita terpijak. Itu dimaafkan kalau kering. Tahi cicak macam tu di masjid-masjid. Jadi kita buanglah tahi cicak tu. Dia jatuh pada atas tikar, bila dah kering kita buang saja. Tak perlu kita nak tukar kepada satu tikar yang baru. Sejadah tadi masih boleh digunakan. Cuma buang saja tahi cicak tu, tak ada masalah. InsyaAllah. Mas dari Kelang Pula di talian kita, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya, waktu saya solat, bila lepas bagi salam, saya menyapu muka. Lepas tu saya dapati muka saya masa tu ada jerawat. Jadi telekong saya ada darah. Adakah solat itu sah? Dan kedua, waktu saya di Mekah dan Madinah, waktu saya solat sujud, ramai orang Arab sana tegur saya mengenai sujud saya. Dia kata kembangkan tangannya. Apa sujud yang sebetulnya untuk orang perempuan? Terima kasih Ustaz. Darah jerawat atau darah pada badan kita, bisul, yang tidak dengan perbuatan kita. Kita jangan picit-picit dia. Tiba-tiba darah tu dia dah sampai tahap ketika mana pecah, kena pada pakaian kita, itu dimaafkan. Kalau jumlah yang sikit, dimaafkan, tak ada masalah. Ataupun bisul yang memang darah yang mengalir bukan dengan sebab kita dah sampai masa, tiba-tiba bila kita sujud dia pecah keluar, maka itu dimaafkan, tak ada masalah. Dan sujud pula, bila sujud, beza laki-laki dan perempuan dalam sujud ni memang ada. Kalau orang laki-laki, kita angkatkan, tinggikan antara lambung dengan kita punya sebelah dada kiri dan kanan. Begitu juga antara perut kita dengan paha kita, kita angkatkan. Kalau dikatakan anak kita merangkak-angkak daripada satu sudut, dia masuk, dia keluar sudut yang lain, boleh. Bagi seperti mana berlaku kepada baginda bila baginda solat, Sayyidina Hasan dan Husain akan main-main masuk bawah, naik atas, maka itu tak ada masalah. Bagi lelaki. Bagi perempuan pula, kita rapatkan. Kita rapatkan perut ke paha kita dan tepi dada dengan lambung kita serapatnya. Kalau dikirakan ada bayang cahaya yang memancar, cahaya matahari dengan pakaian putih, dia tidak menampakkan apa-apa bentuk daripada bentuk badan kita. Itulah sepatutnya perbezaan yang berlaku antara solat lelaki dan solat perempuan. Baik, seterusnya di Facebook Ustaz Nurul Aisyah katanya, adik dan ayah saya memelihara arnab, dan arnab ni beranak pinak. Tahi arnab ni tak busuk, cuma berterabur di rumah, dan ayah cuma sapu tanpa buat mop lantai pun. Jadi mungkin pertanyaan ni nak diajukan Ustaz. Tak ada masalah kalau arnab kita bela, dan arnab ni pula binatang yang kita boleh makan dagingnya. Jadi kita bersihkan, kerana kita bukan nak solat di situ. Kalau mana-mana tempat kita nak solat, macam mana saya selalu sebut, kalau di rumah kita sekarang ni, kita solat di mana pun boleh, cuma dapatkan satu alas yang kering di tempat yang kering, ataupun alas yang tidak boleh ditembusi dengan sesuatu yang basah daripada bawah, maka solat kita sah. Jadi tak ada masalah, kita tak perlu nak mengkarinahkan kita ni tiap-tiap hari nak kena basuh, sehingga kita kerja lain dah tak ada dah. Sebab itu tak perlu kita nak basuh. Macam kita punya kereta, kita bergerak keluar, pergi balik, tahi anjing lah di jalan, semua kita langgar. Setiap hari kita nak basuh tayar kereta, tak perlu kita basuh. Kereta masuk parking, keluar, maka tempat tu bersih, tak ada masalah. Seterusnya di talian bersama dengan Zulaikha, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Mungkin soalan ini lain sikit daripada tajuk, tapi saya nak tanya berkenaan menamakan anak tak sah taraf. Katakan anak ini bernama Nur Hafizah, tapi saya tak binti, tapi sambungkan dengan nama bapanya, contoh nama bapa angkatnya, contohnya Nur Hafizah Hairul Izwan, tanpa meletakkan binti. Dan soalan kedua, penggunaan maula dan maulad pada nama anak angkat, macam mana nak digunakannya Ustaz? Yang penting pada anak yang tak sah taraf, dia sama ada kita bentikan dia ataupun tidak bentikan dia, itu
itu tak ada masalah. Yang penting kita jangan nisbahkan anak itu kepada bapa yang memang dialah sebabnya. Dialah angkara. Kadang-kala ada pasangan laki-laki perempuan ini yang sudah memang nak kahwin, tetapi kesuntukan belanja mereka masih tunggu, masing-masing kena kumpul. Tapi berjumpa lama-lama berlaku perhubungan yang membuatkan perempuan ini dah mula mengandung. Laki-laki barulah cukup belanja dan diangkat nikah ketika perempuan sudah ada isi. Jadi anak tu tak dikira sebagai anak si laki-laki, walaupun angkaranya ni lah laki-lakinya, tak ada orang lain lah, tapi tak boleh dibankan kerana kedatangan dia ketika mana tidak ada satu ikatan yang sah. Jadi anak tu tak boleh dibankan, dibentikan atau dibankan. Kalau kita sebut tanpa benti, tanpa ben, tapi kita letakkan contohnya macam tadi, satu perempuan, terus kita sandarkan kepada bapa yang sama, itu tak boleh. Jadi kita letakkanlah, mungkin kita kata benti, katakan nama perempuan ni satu orang, namakan dia nama Zainab. Sama ada kita benti atau tidak kepada satu orang yang bukan nama bapa dia. Nama Abdullah, nama Abdul Rahman, nama Abdul Razak dan sebagainya. Maka itulah dia punya kedudukan dia. Dan perkataan maula. Maula ini dia banyak makna yang ada. Ada maula maknanya tuan. Ada maula maknanya pencipta. Ada maula maknanya hamba yang dimerdekakan. Jadi panggilan-panggilan ni tengok kepada tempat lah. Tengok pada keadaan. Jadi anak ni kita nak panggil dia maulana, maulaya ataupun maulavi. Itu tak ada masalah. Dan dia memang mempunyai lebih 30 makna pada perkataan maula itu sendiri. Baik, seterusnya kita bersama dengan Cik Syarif dari Johor Bahru. Silakan. Saya nak pandu soalan. Pertama, apa hukum kalau kita jual benda najis umpama tai ayam ke, untuk baja. Keduanya, boleh tak kita jual biawak ke ular yang kita tangkap jual pada orang bukan Islam? Ustaz. Jual najis tidak sah. Jual biawak, jual ular, jual katak tidak sah. Kerana ini semua adalah najis yang kita tak boleh jual. Dia berbeza dengan macam kita jual burung tadi. Macam kita jual kucing. Ataupun kita jual sesuatu yang ada faedah. Sama ada bulunya, atau suaranya, atau apa saja kelebihan yang ada pada binatang. Ular apa dia kelebihan dia? Ataupun biawak apa ada kelebihan dia? Ataupun najis seperti tai ayam yang nak dibuat baja. Ini semua kita tak boleh jual. Jadi kalau kita tak jual, orang bagi kita duit. Contohnya, kita dapat bunuh seekor ular, kita bagi pada satu orang bukan Islam. Dia tengok ular ni besar, dia sedap nak makan, dia bagi kita RM50. Kita tak boleh kata saya jual. Dan dia tak boleh kata saya beli. Kerana itu tak boleh angkat jual beli. Dia tak ubah macam kita tukar barang je. Jadi kalau baja yang kita nak, kita ada bela banyak ayam. Reban ayam ada banyak tai ayam. Ada orang dia ada kebun, dia nak pakai tai ayam. Jadi dia datang minta, saya nak beli. Kita kata saya tak jual. Kalau awak nak, boleh awak tukar dengan saya. Awak ada duit. Awak bagi saya RM10, awak ambil lah berapa kilo awak nak. Jadi sebagai satu bahan tukaran dengan tanpa ada angkat jual beli. Kerana dia tidak ada kehormatan. Jadi tidak ada hak. Kerana jual beli ni yang penting angkat jual beli kerana masing-masing ada hak. Hak terhormat. Contohnya penjual. Kita jual barang, jadi kita dapat duit. Duit tu ada hak kita. Jangan nanti dia kata, saya tak jadi belilah bagi duit balik. Tak boleh. Sebab itu kita kena ada angkat jual beli. Tapi kalau barang-barang yang tidak ada seperti kemuliaan ini, baja, binatang ular, katak, biawak, ini kita jadikan sebagai satu pertukaran yang tidak ada kehormatan. Itu dia punya kedudukan dia. Kita teruskan lagi dengan pemanggil yang seterusnya, Nazri di talian. Silakan. Ada dua soalan. Soalan yang pertama, kalau najis jatuh atas kapet dan atau jatuh atas cushion kereta, bagaimana cara nak bersihkan najis? Kemudian yang kedua, kalau kita tergigit lidah berdarah dan ketika itu nak sembahyang dan darah masih keluar, sembahyang kita tu bagaimana? Type najis, kalau najis banyak jatuh atas kapet,
Katakan anak kita dia berak atas kapet, banyak najis dia, ataupun dalam cushion kereta. Kalau benda tu kita boleh buang air dia, dan kita boleh spray bagi wangi apa semua, dan kita bukan tempat solat kita, bukan tempat duduk kita, dan benda tu kering, bila kita jalan kaki kita kering, tak ada masalah, kita alas saja. Ataupun kereta macam tu juga, kalau kita nak basuh boleh basuh, tetapi dia basuh dalam mazhab Syafi'i, kita kena alirkan air. Bila nak alirkan air, kita kena buka cushion tu, kita letak dekat luar, kita kena tembak air mengalir, dan dia akan basah habis semua. Dan kita kena vacuum dia, kita kena tunggu dia, dan berbagai-bagai karenah yang kita perlu. Padahal kita bukan nak solat dalam kereta. Jadi kalau boleh, kita masuk kereta seluar atau pakaian kita kering, dan tempat tu kering, kita alaskan, kita duduk je lah. Tak perlu kita basuh pun tak ada masalah. Kerana kita tidak solat. Melainkan kalau kita solat tapi tak beralas, itu kena jaga. Kalau seluar kita basah, itu kita kena jaga. Kadang-kadang tempat tu muntah, kita dah lap tapi kita tak basuh, muntah tu ada, kita pula hari hujan, kita masuk seluar kita basah, duduk atas muntah, maka muntah tu menjejaskan najis seluar kita. Jadi kalau kita pakai solat, maka tidak sah. Kemudian perkara yang kedua mengenai dengan tergigit lidah. Jadi kalau kita nak solat, kalau selalunya tergigit ni, dia tak akan darah banyak, dia tak akanlah sampai luka menitik-nitik. Kalau darah banyak, itu bukan ter dah, itu memang sengaja. Kalau ter ni dia kena sikit sangat, dan kalaupun darah sikit, dia pergi kumur sikit je, dah habis, maka solatlah, tak ada masalah. Jadi jangan, maknanya kalau kadang-kala mungkin orang bersugi, gusi berdarah, jadi dia ludah tengok ada darah, kumur 2-3 kali, nampak dah hilang, tak ada lagi apa kesan darah, solat tak ada masalah. Itu dia kedudukan. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan pula dengan Ros dari Johor Bahru, silakan. Saya nak tanya satu soalan dengan Ustaz. Masalahnya saya nak tahu, saya muskil, ada orang cakap kita solat jamak takdim, jamak takhir, waktu asar, zuhur, kita dahulukan yang mana satu? Sebab kita buat dalam jamak takhir, tapi ada orang cakap kena buat zuhur juga. Dalam kita menjamakkan solat jamak takhir, kita ada dua, jamak takdim, jamak takhir. Kalau jamak takdim, kita kena buat zuhur, kemudian buat asar, secara tertib, dalam keadaan wajib ikut tertib. Tapi kalau jamak takhir, maka tertib tu sunat. Jadi seeloknya kita mulakan dengan zuhur, kemudian diikuti dengan asar. Walaupun orang kata sekarang ni waktu asar, ya waktu asar, tapi zuhur dah masuk lebih awal, maka mendahulukan solat zuhur diikuti dengan solat asar, itu adalah suatu yang sunat. Kalau dia buat asar, lepas tu buat zuhur, sah, tak ada masalah. Tapi daripada sudut afdal, kalau ditanya mana lebih baik yang menjadi sunat, keutamaan saya dalam nak solat antara zuhur dengan asar, di waktu asar, kita kata awak mulakan zuhur, kemudian ikuti dengan asar, itu yang lebih baik dalam melakukan jamak takhir. Baik, kita teruskan lagi dengan Encik Muhammad di talian seterusnya, silakan. Dulu saya pernah tinggal di negeri-negeri Pantai Timur. Jadi di sana ustaz-ustaz yang mengajar dan pegangan orang kat sana bab menanggung najis. Jadi mereka berpendapat amplifier jika ada najis, misalnya tarik cicak, termasuk wire mikrofon ada terkena najis, dan bersambung juga dengan loudspeaker yang kat luar corong ataupun kat dinding tu, semua tu ada terlibat terkena najis. Jadi seluruh sembahyang tu tak sah dengan imam-imam dengan makmum sekali. Sebab tu mereka tak pakai mikrofon yang wire panjang-panjang macam tu. Jadi saya nak tahu betul tak pendapat ini, dan setengah-setengah mereka masih orang tua kat sana masih berpegang dengan pendapat itu lagi. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dalam kita menggunakan mikrofon untuk kita solat, sebenarnya dia tidak, kalau tarik cicak itu sendiri, tarik cicak itu dimaafkan. Benda yang kita tak dapat elak. Kalau kita terpijak, dimaafkan kalau najis tu kering. Apa lagi dengan di wire tadi, tak ada masalah. Sebenarnya di wire tu tak ada masalah. Dia tak menjejaskan kalau ada najis. Dia yang jangan kita ada najis ni,
bila sesuatu yang bergerak dengan pergerakan kita, dekat baju kita, dekat lengan baju kita, ataupun dekat kain telekung kita, yang bergerak dengan pergerakan kita, ada najis, itu tak boleh. Tapi ini tak, wire ni dia panjang. Kalau sampai kepada naik ke speaker atas dekat menara sana, takkan benda tu akan menjejaskan. Kita mana nak nampak di belakang sana cicak pergi berak kat sana, dia buat kenduri berak dia kat atas tu, tak ada masalah, kita solat sah. Dan kalau solat imam, kalau betul-betul ada taik cicak dekat mikrofon yang basah berada dekat tengkuk dia, dia tak nampak sebab dia mata dia dah kelabu, dia seorang yang tak sah, maka makmum sah. Dia tidak menjadikan mana kalau solat imam batal, makmum juga batal. Tidak, yang batal imam. Jadi sebenarnya benda yang kita tengok selalunya, bila kita nak solat, kita akan ambil mikrofon. Benda tu tak ada najis. Ada dekat amplifier sana, ada mungkin dekat wire atas, ada mungkin dekat speaker atas. Itu semua tak ada masalah. Kerana benda tu tidak ada kait dengan pergerakan kita, maka solat kita sah. Jadi sekarang ni alhamdulillah zaman dah canggih, zaman dah maju. Kalau kita tengok dulu lain, dulu tidak ada pencemaran udara. Jadi kalau kita cakap depan, di belakang boleh dengar. Kalau kita pekik boleh dengar sampai keluar. Sekarang ini kadang-kadang kita baca depan, di belakang tak dengar. Melainkan kalau ada pembesar suara. Allah bagi bila zaman dah makin maju, suasana dah makin rosak, pencemaran udara sudah berlaku, suara tidak lagi sampai ke jauh, maka Allah bagi kita pembesar suara. Gunalah pembesar suara. Tak ada masalah, dia tidak mengganggu dan menjejaskan solat kita. Guna, tak ada masalah. Itu satu nikmat yang Allah bagi. Macam mana Allah bagi kita kereta, motor. Padahal kalau jalan pun boleh. Tapi dah Allah bagi kemudahan untuk kita. Orang tua-tua dulu, basikal pun susah nak dapat. Tapi sekarang ni, mudah sangat. Dekat je kita dah ada kereta. Guna nikmat Allah, tak ada masalah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ustaz, kita dah sampai ke penghujung. Mungkin sampai setakat antara pemanggil dan juga soalan-soalan dapat kita kumpulkan. Mungkin sebagai kesimpulan penutup rancangan kita hari ini. Mengenai dengan najis, macam mana saya sebut, benda ini penting kepada kita yang nak melakukan solat. Jadi kita jangan keliru. Jangan kita ada was-was. Mungkin tak. Selagi tak nampak, kita hukumkan benda tu bersih. Dan selagi kita tak dapat khabar berita, kalau ada orang yang kita percaya, dia beritahu berita yang sahih, kita terima. Dia kata ni bekas baldi ni, saya nampak anjing datang minum tadi. Dia tu seorang yang kita tahu, kita percaya, maka kita terima berita dia. Kita jangan guna air tadi, itu adalah najis. Mana inilah faedah ilmu yang kita belajar. Alhamdulillah.